Vivo S1 Pro menerokai gaya anda. 4 kamera, 48 megapiksel, ultra jelas main kamera. Vivo. Sidang Kemuncak Belia 2019 masuk hari kedua dengan Perhimpunan Agong dan pembentangan resolusi daripada 6 kluster, antaranya pendidikan, ekonomi dan politik. Turut dibentangkan 5 projek khas dalam membincangkan masa depan negara dan dunia Islam. Ia sebagai permulaan pada Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 yang akan dipengerusikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad esok. Untuk butirannya, kita berlintas langsung bersama wartawan Ezrina Amir Hamzah di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Silakan Ezrina. Terima kasih Pang Ching Fei di Sri Pentas Sidang Kemuncak Belia yang melabuhkan tirainya hari ini menyaksikan penyertaan daripada 56 negara yang terdiri daripada barisan anak-anak muda, pemimpin, usahawan, aktivis dan juga pelbagai lagi lapisan masyarakat menyertai untuk memberikan idea dan buah fikiran yang boleh dibawa untuk pembentangan nanti. Dan resolusi daripada 6 kluster dibentangkan pagi tadi selain 5 projek khas antaranya mengenai kepimpinan belia, program pertukaran belia, teknologi dan kemapanan. Dan kesemua hasil pembentangan itu dokumennya telah diserahkan kepada Datuk Seri Mustafa Mohamad, Lembaga Penasihat Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 untuk dikemukakan pada sidang berkenaan pada hari esok, yang mana beliau juga telah merasmikan majlis penutup Sidang Kemuncak Belia pada pagi tadi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sedikit perincian mengenai Sidang Kemuncak Belia ini, kita bersama dengan Ulia Akamah Husamuddin. Namanya memang agak unik. Beliau ialah pengarah bersama Sidang Kemuncak Belia. Terima kasih Ulia, mari dekat sikit dengan saya. Baik, kita ada masa pun tidak banyak, tapi boleh tak Encik Ulia terangkan pada saya antara yang paling menarik untuk dikongsikan bagi penonton Buletin 130 hari ini? Baik, saya kira seperti yang telah diterangkan tadi, kita ada 6 kluster yang dibincangkan daripada pendidikan, kepada IR4.0, good governance, politics, economy, entrepreneurship. Jadi ini semua adalah kluster-kluster yang dibincangkan oleh semua anak muda dari seluruh dunia. Saya berminat dengan kluster politik sebagai contoh, di mana mereka telah bincangkan bagaimana kita nak pasti anak-anak muda kita lebih berani untuk ke hadapan apabila kita berbincang soal politik. Dan kita lihat kelemahan anak muda adalah capital. Mereka tak ada modal, mereka tiada orang kata anjakan khas untuk bersama-sama dalam politik. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara barat, baru-baru ini kita baru ada Perdana Menteri paling muda pada umur 34. Jadi di Malaysia atau di negara-negara Islam, kita ingin bermula dengan menjadikan satu global capital, satu global youth capital yang dia bersifat memberi modal ataupun capital kepada anak-anak muda yang interested untuk menyertai politik di dalam negara-negara Islam yang menjadi ahli dalam perjanjian tersebut. Saya juga suka bagaimana kita telah berbincang dan berkongsi dasar-dasar yang kita telah buat dan bagaimana impak dia kepada negara-negara rakan-rakan kita yang lain. Malaysia kita baru saja meluluskan undi 18 dan kelihatannya penerimaan sangat positif di kalangan anak-anak negara lain kerana rupa-rupanya Malaysia antara negara yang paling lambat buat undi 18 ni. Jadi ini antara perkara-perkara yang kami usulkan, yang kami telah bincangkan dalam kluster. Tapi dalam special project, dan kenapa saya rasa special project ni penting? Kerana special project ni kita telah pun mendapat persetujuan daripada negara-negara lain dulu, barulah kita bentangkan projek tersebut. Jadi projek-projek ni dia bukan lagi retorik kata kita nak buat macam ni, nak buat macam ni, tak. Projek-projek ini telah pun dapat persetujuan, kita cuma perlu sign MOU yang khas, sign MOA lepas ni, dapat bajet terus jalan. Kita ke sini sikit Encik Ulia. Nanti Okey, boleh. Okay. Dapat set profile je. Kita bukan sekadar retorik, tapi ia akan bergantung pada pelaksanaan. Betul? Jadi macam mana Datuk Seri Mustafa Ali sebut tadi, bila kita berbincang tentang KL Summit, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menekankan bahawa approach kita kali ini, cara kita kali ini adalah implementation approach lah. Kita kena pastikan kita punya pelaksanaan itu menjadi driving force kita. Sebab itu insya-Allah saya rasa perbincangan-perbincangan yang telah kita serahkan kepada Datuk Seri Mustafa Ali itu juga akan terus disampaikan kepada pimpinan atasan dengan baik. Okey. Terima kasih Ulia kerana sudi berkongsi dengan saya. Mungkin kita jumpa lagi esok. Baik, terima kasih Ulia kerana bersama dengan kami dalam Buletin 130. Yang paling merun hari ini dia
Terima kasih Ulia. Okey, baiklah. Saya kira berakhir sidang kemuncak belia hari ini, maka bermulalah acara rasmi sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC yang bakal dipengerusikan oleh Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad. Baiklah, saya kira itu saja untuk anda semua. Kembali ke Sri Pentas. Terima kasih. Terima kasih Ezrina langsung dari KLCC.